Gombak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam reformasi. Tan Sri Yang Dipertua, saya turut menjunjung kasih atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-12, dan saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan pada petang ini. Keadilan dan Pakatan Rakyat mendukung titah Tuanku agar patuh kepada undang-undang berperlembagaan serta menghormati kebebasan dan hak asasi rakyat. Kami juga mendukung sepenuhnya saranan Tuanku dalam isu kebebasan sistem kehakiman yang menjadi teras penting kepada sistem demokrasi pakatan rakyat. Konsisten bahawa pemahaman undang-undang yang luhur serta tata kelola yang selaras dengan prinsip pengasingan kuasa akan menjadi tunjang kepada pembangunan sebuah negara yang demokratik, adil dan sejahtera. Mendengar perbahasan sahabat saya daripada Ranau, saya hampir-hampir menitiskan air mata bersimpati dengan rakyat Sabah dan Sarawak. Drama yang terus menderita di bawah UMNO dan Barisan Nasional. Tan Sri Yang Dipertua, saya terpanggil untuk mengungkap citra politik ideal yang dipadankan dengan ungkapan moderation ataupun al-wasatiyah. Konsep al-wasatiyah ini bukannya perkara baru di dalam Islam, dan sudah tentu bukannya diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru belajar istilah al-wasatiyah beberapa hari yang lalu. Saya ingin mengemukakan fakta, bukan menghina. Pada 7 Disember 1975, ketika menyampaikan ucapan dasar Muktamar ABIM yang keempat, yang bertemakan jelas wadah perbaru tekad, Saudara Anwar Ibrahim mula mencetuskan satu gagasan al-wasatiyah untuk membawa umat memahami dan menghayati prinsip kesederhanaan dalam masyarakat. Pada tahun 1978, dengar Sri Gading, Saudara Anwar telah mengupas prinsip al-wasatiyah dalam kertas kerjanya yang berjudul Islam dan Masyarakat Majmuk di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang turut dihadiri oleh Saudara Lim Kit Siang. Maknanya, pemimpin tertinggi DAP lebih memahami konsep al-wasatiyah ini jauh lebih awal daripada Presiden UMNO, Tan Sri. Astaghfirullahaladzim. Bawa mengucap Gombak, bawa mengucap Gombak. Nak mengucap apa pula? Ini fakta. Pada 9 Ogos 1981, sekali lagi Saudara Anwar Ibrahim membawa tema al-wasatiyah dalam ucapan dasarnya yang bertajuk Membina Generasi Satu Gagasan ketika merasmikan Muktamar ABIM ke-10 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya. Saya membawa buku yang asal, Tan Sri. Pada muka surat 22, konsep al-wasatiyah telah pun dikupas dengan panjang lebar oleh ahli Parlimen Permatang Pahang. Apabila beliau menyertai kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengupas secara terperinci dan meniup nafas baru kepada konsep al-wasatiyah melalui penulisannya yang terkandung dalam buku Gelombang Kebangkitan Asia atau Asian Renaissance. Al-wasatiyah ataupun konsep ataupun prinsip awsatuha ini
Gombak, Meraihkan nilai sejagat boleh mencelah sikit. seperti yang diungkapkan oleh Confucius, iaitu prinsip Chung Yung. Ini dah ada dalam buku Asian Renaissance yang Perdana Menteri baru sebut 2 hari lepas. Copycat. Mungkin, tetapi alhamdulillah kalau Perdana Menteri mula menghayati prinsip ini dan menghayatinya dan diterjemahkan dalam bentuk tindakan, saya tidak ada masalah. Saya tidak mahu ini merupakan retorik politik menjelang pilihan raya umum yang ke-13. Sikit, Gombak. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih sahabat saya Gombak. Gombak nak memuja pematang pau, terserah dia. Tapi nak saya perbetulkan sedikit. Al-Wasatiyah ini prinsip yang dianjurkan oleh Islam. Rasulullah SAW 1400 tahun dulu telah menyarankan, kita orang Islam, Gombak orang Islam, bahawa Islam. Jadi kalau ada pengikut Islam mengamalkan, sama ada permatang pau, sama ada pekan, sama ada kinabatangan, itu wajar. Kerana memang menurut kehendak Islam. Jadi jangan kita kecilkan seolah-olah wasatiyah itu kepunyaan permatang pau. Tidak, dia kepunyaan Islam. Terima kasih. Saya tak sebut pun konsep Al-Wasatiyah ini merupakan milik sendirian berhad permatang pau. Saya sebut konsep Al-Wasatiyah ini bukan baru dalam Islam. Cuma saya merasa tersinggung apabila ada pemimpin UMNO yang cuba mendabik dada seolah-olah ia adalah peneraju dan peneroka konsep Al-Wasatiyah. Maka saya sekadar memberikan fakta di dalam Dewan Rakyat ini. Saya nak teruskan juga, begitu juga Datuk Seri Anwar telah menulis dalam buku Asian Renaissance di mana tradisi Greek, The Golden Mean, yang terkandung dalam buku yang ditulis oleh Aristotle yang bertajuk Nicomachean Ethics. Ini lama telah ditulis ketika beliau berada dalam kerajaan. Maka saya yakin, tak apalah, yang penting kita telah mempelopori wawasan ini. Ya. Pakatan Rakyat turut. Gombak boleh bagi mencelah saya habiskan saja. minta penjelasan boleh Gombak? Nanti lepas ni. Pakatan Rakyat turut mendukung dan menghayati prinsip Al-Wasatiyah ini. Ini terbukti apabila kerajaan negeri Pulau Pinang, Tan Sri, yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agong DAP, yang mengambil inisiatif untuk melancarkan terjemahan buku Dr. Sheikh Yusof Qardawi oleh Institut Kajian Dasar yang bertajuk Al-Wasatiyah sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pulau Pinang pada tahun 2010. Maka fakta sejarah yang terbentang ini, sila tumpat. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Saya fikir apa yang Yang Berhormat Gombak hendak sebutkan dan setelah mendengar ulasan daripada sahabat saya Sri Gading ialah merujuk kepada titah Sri Paduka Baginda pada para 26 yang mana menyebut di sini pendekatan kesederhanaan atau wasatiyah hasil pemikiran memanda Perdana Menteri. Jadi itu yang kita rasa perlu diberikan penjelasan bahawa ianya adalah hasil daripada ajaran Islam yang suci yang 1400 tahun yang lalu. Itu saya setuju. Terima kasih. Gombak, boleh saya minta penjelasan Gombak? Terima kasih Tumpat, sudah nyata lagi disuluh. Gombak, Itu saya sebab itu boleh saya saya nak minta memberikan penjelasan berikutan penerangan. Sebab UMNO cuba memutabelitkan kenyataan. Maka tanggungjawab saya untuk memperbetulkan fakta. Ya. Gombak, Nak habiskan. Jadi fakta sejarah yang saya bentangkan pada petang ini, Tan Sri, membuktikan bahawa Ketua Pembangkang cukup tuntas mempertahankan konsep Al-Wasatiyah, dan bagi saya beliau sebenarnya the ardent moderates
dan bukannya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sila jemput. Semalam dah bercakap tak nak masukkan. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Tidak pernah kita mendengar bahawa ini adalah merupakan satu konsep baru ataupun ciptaan baru pemimpin dan juga kerajaan. Cuma menterjemahkan gagasan wasatiyah menjadi satu dasar kerajaan, satu pendekatan kepimpinan kerajaan. Ini adalah merupakan satu idea baru daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Saya adalah antara yang paling kuat mengikut Datuk Seri Anwar waktu menjadi pemimpin dulu. Dan saya mengikuti tentang gagasan yang dibawa di dalam kerajaan dan juga parti. Tidak pernah gagasan sebesar ini diterjemahkan oleh Yang Berhormat Permatang Pauh walaupun berpeluang untuk menjadi timbalan Presiden dan juga timbalan Perdana Menteri. Inilah bezanya. Inilah bezanya konsep wasatiyah yang telah pun diterjemahkan dalam satu bentuk dasar kerajaan Barisan Nasional dan sekarang ini mendapat satu dukungan sebahagian besar daripada pemimpin-pemimpin seluruh dunia agar pemimpin negara kita menarajui konsep tersebut di peringkat dunia. Tan Sri, masalah ni timbul bila pimpinan UMNO ni dia tidak mengamalkan budaya ilmu, budaya membaca. Sebab itu saya kemukakan tadi, Datuk Seri Anwar telah menulis buku ketika dalam kerajaan. Sebuah buku yang bertajuk Gelombang Kebangkitan Asia, Asian Renaissance, yang mengupas isu Al-Wasatiyah. Bacalah. Ini tak baca. Budaya ilmu tak diterapkan. Yang diterapkan budaya fitnah, budaya samseng yang dibawa oleh UMNO. Baik, Tan Sri ada betul. Sahabat saya daripada Yang Berhormat Marang tadi. Bawa mengucap, Gombak, bawa mengucap. InsyaAllah. Kita mengucap tiap-tiap hari. Saya tak sangka Gombak jadi pelakon hebat hari ini. Alaihi Berhormat, Alaihi Berhormat, Alaihi Berhormat. Saya seronok dengar perbahasan seperti begini. Tetapi yang harus diambil kira Gombak masa pencelaan memang setiap ada. Dan ni pola langat. Volume itu kalau ketawa kontrol sikit. Anugerah Tuhan, Tan Sri. Ya, kadang-kadang anugerah Tuhan ini tidak boleh kita tunjulkan selalu. Kita katakan kena tunjul. Sila, teruskan. Jadi kalau Tan Sri merasakan perbahasan ini sehat, beri lebih masa. Tan Sri. Bagi saya Gombak, saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah mengenai dengan soal itu sama beri masa atau tidak. Tapi masa itu bukan masa saya, masa Yang Berhormat yang lain nak buja. Saya coba ingatkan begitu, karena saya nampak ucapan itu tebal, jadi masa berjalan. Itu mungkin baru introduction, masa. Belum lagi isi dia. Okay. Saya boleh agak, sila. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Marang tadi telah memberikan definisi dan maksud Al-Wasatiyah ini supaya pimpinan UMNO dapat menghayatinya. Jangan pandai menyebut saja, tapi tidak menterjemahkan dalam bentuk amalan dan tindakan. Sebab itu konsep Al-Wasatiyah ini harus dimanifestasikan dalam semua bidang kehidupan. Sama ada politik, ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk tata kelola pentadbiran negara. Al-Wasatiyah tidak boleh sekadar menjadi ungkapan ataupun retorika politik yang dicandukan kepada rakyat untuk menjustifikasikan amalan boros, rasuah, penyelewengan. Apa maksud Al-Wasatiyah kalau lembu boleh duduk dalam kondominium? Apa maksud Al-Wasatiyah kalau sejumlah wang yang besar digunakan untuk tujuan peribadi?
Ini bukan konsep kesederhanaan yang dituntut oleh Islam. Al-Wasatiyah menolak pendekatan yang keras dan zalim, serta menawarkan pendekatan santun, ramah dan persuasif. Begitu juga yang disebut oleh Yang Berhormat Marang tentang umat wasati, iaitu dengan pengertian umat yang adil dan seimbang. Al-Wasatiyah dalam politik pula adalah politik yang dilaksanakan dengan menghormati prinsip keluhuran hukum dan kedaulatan rakyat. Hal ini bermakna konsep Al-Wasatiyah merangkumi perihal demokrasi dan undang-undang berperlembagaan. Oleh kerana rakyat adalah sumber kekuasaan dalam sesebuah negara yang demokratik, maka keabsahan atau kesahihan sesuatu pemerintah tergantung kepada kerelaan rakyat. Jangan tipu dalam pilihan raya. Jangan bawa pengundi hantu dalam daftar pemilih. Jangan memperlembukan Suruhanjaya pilihan raya. Jadikan SPR sebagai badan bebas yang mengendalikan pilihan raya secara bebas dan adil. Ini konsep Al-Wasatiyah. Disebabkan bebaslah Selangor menang, Kelantan menang, Betul. Kedah menang, Betul, Pulau Pinang menang. Ya, Tan Sri, Takkan kalau menang Tan semua Sri, baru bebas. Gombak janganlah macam ni. Tan Sri, saya bersyukur Pakatan menang di buah negeri. Tetapi kalau SPR tu adil, kita sudah menang semua negeri dan masuk Putrajaya. Itu kenyataannya. Yang Berhormat boleh mencela Yang Berhormat. Pengiktirafan, Malah dah Wasatiyah kalau macam ni konsep berlebihan. konsep Al-Wasatiyah ini ke atas prinsip keluhuran hukum dan kedaulatan rakyat memperlihatkan betapa asas demokrasi berperlembagaan adalah penting dalam aplikasi moderasi yang mahu dibawa dalam agenda politik baru Malaysia. Boleh bagi laluan Yang Berhormat. Menghormati hak asasi dan kebebasan serta berbeza pendapat dengan harmoni adalah kesederhanaan yang memenuhi citra politik bagi sebuah masyarakat yang majmuk. Boleh tak? Kalau tak boleh saya duduk. Tak apa. Kalau saya boleh Kota saya nak Belud, tanya pasal tweet. pemilihan PKR je. Mulakan tweet, tapi tweet apa yang saya cakap, jangan tambah. Boleh tak boleh ni? Tuan Pertua, oleh kerana Ketuanan- Gombak tidak ketuanan lagi politik, Al-Wasatiyah, ya. tidak lagi sederhana pendiriannya, maka saya minta keluar dululah. Menenggar pun kena sederhana juga. Ya, kalau dia duduk pun dia tak faham konsep Al-Wasatiyah ini. Dia tak faham. Jadi elok keluar minum. Putrajaya lagi tak faham. Okey. Inilah konsep Al-Wasatiyah. Kesederhanaan tulen berbanding dengan kesederhanaan yang dicanang oleh UMNO. Al-Wasatiyah yang ditaja oleh UMNO tidak menepati tuntutan Islam. Tengok, mereka tak berani berdebat, Tan Sri. Ajak debat tak berani, ajak Boleh bincang saya tak berdebat berani. sekarang? Dia bawa budaya samsing dan fitnah. Boleh saya berdebat sekarang ni? Saya nak habiskan. Deh. Apakah ianya menepati konsep Al-Wasatiyah apabila UMNO membudayakan politik fitnah dan budaya samsing? Apakah ianya menepati tuntutan Al-Wasatiyah apabila indeks persepsi rasuah merudum untuk 3 tahun berturut-turut kepada 4.3 mata? Ini membawa Malaysia jatuh ke tangga ke-60 daripada 183 negara. Berbanding dengan tangga ke-37 pada tahun 2003 ketika di bawah pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang kononnya sekarang disinggung dan disergah oleh Dr. Mahathir. Sekurang-kurangnya Tun Abdullah Badawi telah berusaha menjaga dan memerangi rasuah, tetapi di bawah pentadbiran yang baru keadaan bertambah parah, maka persepsi dunia hari ini terhadap Malaysia amat malang sekali. Apakah wasatiyah maksudnya? Sekiranya UMNO mengamalkan dasar flip-flop, ini masalah yang kita hadapi hari ini. Datuk Yang di-Pertua, pentadbiran kerajaan pusat adalah satu pentadbiran yang flip-flop.
Dan punca flip-flop ini adalah kerana kelemahan pemimpin di atas yang tidak mampu mempertahankan keputusan yang telah dibuat. Berdolak-dalik. Kerana apa? Kerana dalam membuat keputusan tidak ada consultation, tidak ada rundingan dengan stakeholders. Mereka tergesa-gesa membuat keputusan demi kepentingan politik mereka. Akhirnya, keputusan yang dibuat tidak dapat dipertahankan. Sebagai contoh, Perdana Menteri telah mengumumkan pembatalan SBPA. Dan dalam masa yang sama, mengumumkan dan berjanji akan menambah baik SSM. Penjawat awam hanya diberikan tempoh 2 minggu untuk memilih option ini sebelum 31 Disember 2011. Sebelum SBPA berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Apakah ketika itu Perdana Menteri tidak dapat melihat cadangan yang dikemukakan merupakan satu skim saraan yang tidak adil kepada golongan bawahan, yang hanya mementingkan satu kumpulan premier di atas di kalangan 36 orang, sedangkan 1.2 penjawat awam diketepikan, disisihkan kepentingan dan kebajikan mereka. Kalau tidak ada Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Rakyat mendesak supaya SBPA ini diteliti semula, saya percaya ianya akan diteruskan dan golongan bawahan, pegawai rendah, pegawai kumpulan sokongan akan terus menderita kerana dasar-dasar UMNO dan Barisan Nasional. Datuk Yang di-Pertua, kontroversi timbul apabila berlaku keadaan di mana perbezaan yang cukup ketara dalam pelarasan gaji antara kumpulan sokongan, kumpulan pengurusan dan profesional, kumpulan jawatan utama sektor awam JUSA dan lapisan terbaru yang menjadi milik Perdana Menteri, iaitu kumpulan premier. Saya nak bertanya, mengapakah dasar ini digubal dan dilaksanakan tanpa mengambil kira pandangan penjawat awam melalui Kesatuan Pekerja Perkhidmatan Awam, sedangkan mereka adalah stakeholders dalam kumpulan tersebut. Ini adalah penting untuk memastikan proses perundingan berlaku dengan menepati kehendak dan kepentingan golongan yang terlibat. Kedua, mengapa di saat majoriti penjawat awam yang memilih option SBPA dinafikan hak mendapatkan gaji dan emolumen baru di bawah SBPA, kumpulan premier seramai 36 orang yang melibatkan jawatan kanan kerajaan termasuk KSN telah pun dibayar gaji dan emolumen di bawah SBPA. Saya menuntut supaya kerajaan menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini jumlah yang telah dibayar kepada kumpulan premier dan siapakah penjawat awam yang telah menerima habuan tersebut. Saya bertegas bahawa kerajaan harus menyatakan pendirian mereka berhubung status kumpulan premier ini. Saya difahamkan mereka telah pun dibersarakan atas kepentingan perkhidmatan awam dan berkhidmat secara kontrak di bawah SBPA. Secara prinsipnya, dengan terbatalnya SBPA, kontrak mereka juga harus terbatal dan perlu memulangkan semua ganjaran gaji dan emolumen yang telah mereka peroleh. Datuk Yang di-Pertua, Keadilan dan Pakatan Rakyat menegaskan bahawa pembatalan SBPA ini adalah satu kejayaan hasil manifestasi suara rakyat, khususnya penjawat awam yang diperjuangkan secara tuntas dan berterusan oleh Pakatan Rakyat. Kami konsisten bahawa suara rakyat harus didengar sebelum sesuatu dasar digubal dan dilaksanakan. Sikap kerajaan yang flip-flop ini adalah bukti keangkuhan pemerintah terhadap golongan yang terpenting dalam pentadbiran negara, iaitu anggota perkhidmatan awam. Saya percaya pegawai dan anggota perkhidmatan awam telah yakin bahawa Pakatan Rakyat telah melindungi kebajikan dan keadilan untuk mereka. Yang berhormat Speaker Gombak. Habis ayat yang terakhir. Pakatan Rakyat mempunyai dasar untuk perkhidmatan awam yang lebih baik demi memperkasakan perkhidmatan awam
seperti yang terkandung dalam buku jingga. Terima kasih Datuk Induktur, terima kasih Yang Berhormat Gombak. Kita kena berlaku adil. Perdana Menteri telah menjelaskan dengan jelas. Soalan yang dikemukakan kepada beliau dalam isu ini. Kalau nak dikatakan Pakatan Pembangkang berjasa, satu kesilapan besar. Kita tak mau sapi, lembu punya susu, sapi punya nama. Lembu apa? Lembu di Kendor. QPEX yang mewakili sebagian besar perkhidmatan awam berkali-kali bermesyuarat dengan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri dalam bajet yang lepas telah membentangkan naik 7 hingga 13%. Maknanya Perdana Menteri peka dengan masalah yang dihadapi oleh kaki tangan kerajaan. Tiba-tiba pembatalan SPPA tukar pada SL, Pakatan Pembangkang kata itu hasilnya. Saya rasa ada sedikit mimpi siang hari lah pihak pembangkang. Terima kasih Sri Gading. Saya mendengar secara tekun penjelasan yang dibuat oleh Perdana Menteri pada hari kedua Dewan Rakyat. Yang saya telah nyatakan tadi, skim baru ini dipaksa ke atas anggota perkhidmatan awam untuk menerima option sebelum 31 Disember 2011 untuk dilaksanakan pada 1 Januari 2012. Mengapa tuntutan-tuntutan QPEX, kepentingan pekerja, tidak diteliti sebelum dipaksa mereka menerima option ini? Ketika Perdana Menteri mengumumkan pada 8 Mac untuk membatalkan SBPA, apa kata Perdana Menteri? Saya mendapat maklum bahawa skim ini tidak adil. Baru sedar 3 bulan kemudian tidak adil? Apakah selaku pengerusi jawatankuasa penyelarasan gaji tidak teliti secara tekun tentang cadangan-cadangan yang dikemukakan yang memberikan imbuhan yang terlalu besar kepada kumpulan premier, sedangkan kumpulan sokongan di bawah menderita? Mengapa 3 bulan baru dia peka, sebelum itu dia peka? Ini persoalan yang kita bangkitkan. Otak dia pi Mongolia, otak dia pi Mongolia. Saya tak tahulah dia pergi mana sebelum itu. Tetapi ini yang kami bangkitkan. Kalau tidak ada ketegasan daripada keadilan, daripada PAS dan DAP, tidak mungkin perkara ini dibatalkan. Dan saya percaya ianya ada kaitan dengan pilihan raya umum yang ke-13, kerana Perdana Menteri dalam taklimat keselamatan negara telah dimaklumkan 1.2 juta anggota perkhidmatan awam akan menolak UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Itu kenyataannya. Sedikit Gombak. Cukup, saya dah bagi 2 kali. Sikit. Nak buat sikit penjelasan. Nanti saya turun kempen di Sri Gading. Sikit. Kita sajalah kita dalam perbahasan yang sehat ini. Tak menafikanlah kepekaan dari pihak Gombak. Tapi jangan nak menafikan kepekaan kami. Dalam forum-forum yang tidak resmi, kami juga merasai SPBA itu tidak adil. Kami pun orang yang berfikir, sekejap. Itu sebabnya dalam perjumpaan-perjumpaan yang tidak rasmi, berbagai-bagai pemimpin ahli parlimen berjumpa dengan menteri-menteri yang berkenaan, dengan timbalan Perdana Menteri menceritakan bahawa harus diberhentikan SPBA, ditukar. Tapi ini pendapat dari segi perjumpaan-perjumpaan, perundingan-perundingan yang tidak resmi. Kita kemukakan. Maknanya kita pun tahu SPPA itu tidak adil yang akan memudaratkan kaki tangan kerajaan. Sebab itu kita menyokong QPEX. Akhirnya Perdana Menteri juga mendengar segala rintihan yang dikemukakan oleh beberapa ahli parlimen secara tidak resmi. Akhirnya dengan tuntutan QPEX dan berbagai-bagai sumber, Perdana Menteri merasai bahawa SPBA itu memang tidak adil, maka itu disebab dibatalkan dan ditukar kepada SSN. Itu jadi akhirnya Datuk, silalah, tapi jangan nafikan juga peranan kami ahli-ahli parlimen, ahli-ahli parlimen BNBBC. Akhirnya Sri Gading mengaku SBPA ini tidak adil setelah
mendapat tarbiyah Siapa daripada pun Pakatan dapat fikir. Rakyat. Siapa pun dapat Kalau fikir. benar dia Siapa kalau benar pun dia dapat tahu tidak fikir. Itu adil, sebab kita mengapa tidak kemukakan beritahu Perdana Menteri secara sebelum tidak ini? resmi. Ini bila Tak menghadap kita Perdana perbincangan Menteri. perbualan-perbualan. Kita sudah memimpin UMNO. Dengar Maknanya ini kita peluang saya dah beri ini peluang dah. tidak boleh Datuk berfikir Speaker, langsung. ini macam mana tak ada disiplin? Gombak, dalam Ini bukan negara al-wasatiyah. demokrasi, kami juga ada hak Mesti untuk ada berfikir dan kesederhanaan memberikan duduk lah. pandangan. Dah, cukup. Dan Perdana Menteri juga sedia mendengar Kenapa pandangan tak beritahu kami. dengan Perdana Menteri? Itu sebabnya Kenapa sumber-sumber tak beritahu yang dikumpul dengan Perdana oleh Menteri Perdana sebelum Menteri, ini? itu sebabnya Tak berani. dibatalkan SBPA. Okey, terima Inilah kasih. Perdana Terima Menteri kasih, Sri Gading. yang sehat, yang mengamalkan Terima telinga, kasih. mendengar segala Okey. rincian. Kalau benarlah Seri Gading ni dapat menghayati perasaan anggota perkhidmatan awam, kenapa tak beritahu Perdana Menteri sebelum 31 Disember? Ini bila jumpa Perdana Menteri menikus, ya Datuk Seri, ya Datuk Seri, sebab nak jadi calon dalam pilihan raya. Kita tak ada sifat benar. Kita Saya tidak tahu ada Seri sifat Gading, menikus. Seri Tak Gading ada, buat tak ada. demonstrasi Tak di ada. Johor. Tuduh bolehlah, Seri tapi Gading itu bukan buat sifat demonstrasi sebelah di jadi Johor ketika Perdana Menteri turun. Jangan gugurkan Man Aziz sebagai calon. Ini calon winnable candidate. Ingat saya tak tahu. Jadi bila jumpa Datuk Seri Perdana Menteri, ya Datuk Seri, ya Datuk Seri, masalah anggota perkhidmatan awam terkorban, tersisih. Sebab itu saya katakan, kerana Pakatan Rakyatlah kami selamatkan anggota perkhidmatan awam. Datuk Speaker, Kerana kebijaksanaan Perdana Menteri. siapa bagi peluang? Tak apa, insya-Allah saya setuju, memang winnable candidate. Saya tengok ada gaya. Insya-Allah. Datuk Speaker, selain daripada program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi ETP juga harus menjadi perhatian Dewan Yang Mulia ini. Ini berikutan perencanaan yang hanya akan mendatangkan keuntungan kepada syarikat korporat dan sebaliknya menekan nasib rakyat di bawah. Perdana Menteri dalam janji awalnya ketika mengambil alih pentadbiran negara telah menyatakan secara terbuka dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu the era where the government knows the best is over. Itu keterangan Perdana Menteri. Dia juga meneruskan ucapan dengan berjanji untuk melaksanakan dasar ekonomi yang berdaya saing dengan mengadakan tender terbuka dalam projek-projek kerajaan yang melibatkan kepentingan rakyat dan kerajaan. Namun begitu, sekali lagi, ianya merupakan retorika politik, tidak berlaku. Lihat saja tanah, lapangan terbang, Sungai Besi. Mana ada tender terbuka? Dijual dengan harga RM74 kepada syarikat kroni. Tanah Sungai Besi. Tanah yang cukup mahal dalam Kuala Lumpur. Tidak ada tender terbuka. Nak marah dengan kerajaan negeri Pulau Pinang yang telus, yang memberikan tender terbuka, yang dapat pulangan yang besar demi rakyat Pulau Pinang. Ini tidak berlaku di kerajaan pusat. Saya bagi contoh. Saya minta kerajaan untuk memberikan penjelasan yang jujur dalam projek RAPID, Refinery and Petrochemical Integrated Development di Pengerang, Johor. Mana Pengerang? Tak apa, saya mewakili beliau sebab dia pun tak berapa berani tegur Perdana Menteri. Biar saya tegur. Perdana Menteri mengumumkan projek RAPID yang bernilai 20 bilion US dollar. Seri Gading ni di Johor. 20 bilion US dollar. Perdana Menteri umum dalam keadaan yang tergesa-gesa pukul 7 pagi sebelum berlepas ke luar negara. Apakah mekanisme untuk menjamin ketelusan dan juga faedah jangka panjang dan prinsip value for money dalam kontrak yang sebesar ini? Daripada sumber kuat dalaman Petronas dan juga daripada masyarakat industri oil and gas, projek yang bernilai 20 bilion US dollar ini akan dianugerahkan kepada Dialog Berhad. Sekiranya maklumat ini benar, apakah hubungan Dialog Berhad dengan pengurusan tertinggi Petronas? Dialog Berhad dilihat sebagai anak emas kepada pengurusan tertinggi Petronas yang baru.
Saya boleh bagi bukti. Saya ingin mendapat penjelasan daripada kerajaan, apakah Petronas telah menjalankan feasibility studies dan juga risk management studies, memandangkan projek ini terlalu besar dan sekiranya ditumpukan hanya pada satu syarikat, ianya akan mengundang satu risiko yang terlalu besar dan akan melumpuhkan operasi Petronas. Saya juga ingin mengetahui status pengambilan tanah untuk projek rapid yang melibatkan 7 buah kampung orang Melayu Seri Gading. Saya tak dengar Seri Gading mangkit masalah orang Melayu di Pengerang. Dan lebih 900 keluarga. Apakah nilai pampasan yang dibayar kepada penduduk yang terlibat dalam pengambilan tanah tersebut? Pada Oktober 2011, Dialog Berhad dapat satu lagi kontrak daripada Petronas, iaitu kontrak Tanjung Langsat Storage Tank Terminal Facilities di Johor. Kesian orang Johor. Nilainya, ini Petronas anugerahkan kepada Dialog Berhad, nilainya 400 juta ringgit. Dialog Berhad diberikan pegangan saham sebanyak 40.7%. Sedangkan MISC, anak syarikat Petronas, hanya diberikan 33.3%. Dan China Aviation All Singapore diberikan 26%. Mengapa Dialog Berhad mendapat projek sebesar ini? Sedangkan MISC, anak syarikat Petronas, milik kerajaan. Yang kononnya kerajaan ini adalah kerajaan UMNO. UMNO menggadai maruah kepada syarikat toke-toke besar seperti ini di negeri Johor. Petronas juga, satu lagi, Petronas juga telah menganugerahkan risk service contract bagi pembangunan balai kluster marginal field kepada Dialog Berhad.